Kita sambung hadis yang ke 1593 dah. 1593 muka surat 751. Muka surat 751 bawah sekali. Ini sambungnya lah kepada tajuk berkenaan dengan zikir dah. Dan ini hadis yang terakhir berkenaan dengan zikir, kemudian masuk bab doa. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca beberapa lafaz zikir lah. Antaranya ialah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca 10 kali dah. 10 kali itu sama ada dalam masa sehari ataupun 10 kali ini dibaca lepas subuh dan lepas maghrib dah. Jadi pahalanya menyamai merdeka 4 orang hamba dari kalangan Banu Ismail. Yang keduanya zikir subhanallahi wa bihamdih dibaca 100 kali dah. Diulang 1 kali, ganjarannya dihapuskan dosa walaupun sebanyak buih di laut dah. Yang ketiganya subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini tasbih ni dibaca 3 kali waktu pagi dah. 3 kali waktu pagi. Dan banyak dah pahala sebagaimana Nabi bandingkan dengan tasbih yang dibaca oleh isteri baginda start daripada baginda keluar solat subuh sehingga kembali semula waktu duha lah. Dan yang terakhir lah, yang terakhir iaitu zikir la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ni zikir ni sama ada kita nak mula ke hok mana dulu boleh berlaku lah. Subhanallah dulu, la ilaha illallah dulu boleh berlaku. Jadi zikir ni zikir yang ghair muqayyad, tidak terikat lah. Boleh dibaca pada bila-bila masa. Sambungnya dah hadis malam ni. Wa ana Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qaisin ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alaih. Zada an-Nasa'i wa la malja'a minallahi illa ilaih. Riwayat daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu khazanah kekayaan daripada khazanah syurga dah. Salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan syurga, iaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Imam Nasa'i menambahkan wala haula wala malja'a minallahi illa ilaih. Maksudnya tidak ada tempat perlindungan dari azab Allah kecuali kepadanya. Maksudnya riwayat Nasa'i la haula wala quwwata wala malja'a minallahi illa ilaih. Riwayat Bukhari Muslimnya ialah la haula wala quwwata illa billah sahaja.
Sebenarnya zikir la haula wala quwata illa billah ni telah pun ada dalam hadis yang lepas dah. Dalam hadis yang ke 1591 kita baca tadi lah. Jadi sama ada la haula wala quwata illa billah dibaca terasing daripada zikir-zikir lain ataupun dibaca dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dua-dua tu ada lah. Cuma bila dibaca la haula saja, bila dibaca sekali dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lah. Kalau kita perhatikan dalam amalan lah, dalam amalan ni ada la haula wala quwata illa billah ni bila? Iaitu ketika kita mendengar muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka jawab dia nya bukan hayya 'alas salah. Jawab dia nya hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dah. Ada juga zikir ni dibaca sekali dengan doa keluar rumah. Doa keluar rumah ada dah. Ada juga la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah adalah zikir sebelum dia, kemudian barulah capulah la haula wala quwata illa billah dah. Dalam Quran dah. Dalam Quran dalam surah Kahfi dah. Dalam surah Kahfi ketika mana Tuhan menceritakan dua orang lelaki, kaya seorang, miskin seorang. Orang kaya ni Tuhan beri dua kebun, ada sungai tengah, kebun dia penuh dengan pokok tamar, pokok anggur, berbuah dengan penuh dengan banyaknya, dengan suburnya dah. Kemudian penyokong dia pun ramai. Jadi dia banggalah. Jadi hak miskin ni hak beriman, dia ajarlah, dia ajar. Apa kamu duk berbangga dengan kekayaan yang kamu ada dah? Tuhan boleh musnahkan bila sahaja dia mahu dah. Jadi sepatutnya mu kata masya-Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Patutnya mu kata masya-Allah la quwwata illa billah lah. Bukannya kamu bangga, kamu berasa mu kaya dak dah. Tu Tuhan ajar ala lisani hadzal rajul. Dengan ucapan lelaki ini Tuhan ajar secara tak langsung lah. Itu sepatutnya bila orang tu kagum dengan kekayaan apa pembenaran yang dia miliki, dia patut kata masya-Allah la quwwata illa billah dah. Kalau tengok dari segi makna lah, dari segi makna dah, ni dia sebut kesilapan. Orang kita ni dia sebut la haula wala quwata illa billah, dia kejut Allah, la haula wala quwata illa billah, kejut dah. Sepatutnya kejut atau mendapat berita yang menyedihkan ni kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja', bukan la haula wala quwata illa billah dah. Tu silap lah, silap penggunaan dah. Ni disebut tempat-tempat hak disunatkan kita baca la haula wala. Ada juga zikir ni dibaca selepas sembahyang dah, selepas solat. Hadisnya Ibnu Zubair bila dia bagi salam, maka dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Dan Ibnu Zubair kata Rasulullah selalu mengucapkan tahlil ini selepas solat. Ini tahlil Rasulullah lah. Panjang. Sekali lah bacanya. Doa ketika keluar rumah, Nabi kata bila seorang lelaki keluar dari rumahnya, maka dia mengucapkan bismillah
Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ni doa keluar rumah dah. Maka dikatakan kepadanya, malaikat kata dia dah, waktu itu kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dilindungi dah, telah terpelihara dah. Maka syaitan akan menjauhi dirinya. Syaitan akan mengelak daripada orang yang mengucapkan doa keluar rumah ni. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dia ada juga doa ni dibaca bila? Ketika nak tidur dah. Abu Hurairah meriwayatkan, sesiapa yang berkata ketika hendak tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah akan ampunkan semua dosanya dah. Sekalipun banyak buih di laut dah. Sebanyak buih di laut. Ni kalimah ni dibaca dengan zikir lain ketika hendak tidur dah. Kemudian kita tengok sikit makna dia, makna la haula wala quwwata illa billah. Kemudian makna la haula wala quwwata illa billah. Amo belak kitab syarah ni pun dia tak sebut panjang lah. Amo terpaksa cari dalam internet lah. Kemudian uraian dia, amalan dia, kelebihan dia banyaklah kalau dia sebut dah. Okey, antara makna la haula wala quwwata illa billah. Kenapa besarnya kalimah ni dan besarnya ganjaran pahala orang yang beramal dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Mafhum dia dah. La haula wala quwwata illa billah ni tidak boleh berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak mendapat kekuatan bagi seorang hamba untuk melaksanakan apa-apa perintah kecuali dengan pertolongan Allah. Maksudnya kalimah ni kita at-tabarri lillah. Kita berlepas diri hanya kepada Allah sahaja dah. Maknanya kita suruh Tuhan. Kita tak ada, kita nak halal diri kita daripada melakukan maksiat pun tak mampu. Kita nak nak tolak, nak push diri kita untuk buat kebaikan tak boleh dah. Kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Taala. Tu tafwid dah, tafwid istislam. Serah diri dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud kepada la haula wala quwwata illa billah. Katanya Abdullah bin Abbas, la haula bina al-amal. Tidak ada daya upaya bagi kita untuk melakukan amalan dengan taat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada halangan menolak kejahatan, tidak ada kekuatan nak mendapatkan kebaikan kecuali dengan izin Allah. Jadi maksud kepada ucapan ni ialah kita mengakui kelemahan diri kita, perlunya kita kepada pertolongan Allah dalam semua keadaan. Dia sebut dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu sangat berhajat, perlu kepada Allah. Ini dah maksud la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah bila kita dengar azan dak ajak hayya ala salah hayya al falah, maka kita kata la haula wala quwwata illa billah. Kita tak mampu untuk menyahut seruan ni kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi kita kena gerak dah. Lepas tu kata saja, lepas tu kan tidur, tak ada apa dak. Kita kena usaha diri kita. Tapi sebenar-benarnya memberi taufik dan hidayah kita untuk datang ke masjid, untuk ambil wuduk, untuk buat persediaan untuk sembahyang ni, semua sekali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dah. Itu mafhum dah ataupun pengertian dah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian pahala ganjaran. Hadis ni menyebut salah satu daripada kelebihan la haula wala quwwata illa billah lah. Nabi sebut apa dia? Nabi berkata kepada Hazim bin Harmalah, perbanyakkanlah sebut la haula wala quwwata illa billah, kerana ia daripada perbendaharaan, daripada banyak-banyak perbendaharaan syurga. Imam Nawawi kata al-kanzu ni maksud dianya pahala yang tersimpan.
kekayaan yang tersimpan dalam syurga ni. Pahala yang sangat berharga, bernilai. Tersimpan ni macam mah, macam apa dia? Kekayaan banyak ni. Kan sini. Harta yang paling bernilai dah. Kemudian dalam hadis yang lain disebut setiap kali diucapkan la haula wala quwata illa billah akan ditanam satu pohon dalam syurga dah. Satu pohon ditanam dalam syurga dah. Jadi pohon ni tak perlu tunggu lama-lama lah. Nak tunggu puluh tahun baru buah dak dah. Tanam tu buah lalu dah. Kan dia petik lalu dah. Dia punya hasil dia dah. Kita nanam ni tahu lagi hidup ke apa tahu dak. Lepas tu hidup tak buah pula. Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Nabi dah ni balik Isra Mi'raj ni. Wahai Muhammad, suruh umat kamu memperbanyakkan tanaman dalam syurga. Kerana tanahnya subur, buminya luas. Nabi tanya, "Gapo dia tanaman dalam syurga ni?" Nabi Ibrahim kata, "La haula wala quwata illa billah." Tu ucapan tu sekali kita ucap Tuhan tanam dah. Pohon dalam syurga dah. Pohon pokok dalam syurga. Dan la haula wala quwata illa billah salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Yang kamu boleh masuk melaluinya dah. Kalau kamu memperbanyakkan menyebutnya dah. Nabi pernah berkata kepada Muaz bin Jabal dah, "Tidakkah aku tunjuk kepada kamu salah satu pintu syurga dah?" Muaz tanya kepada dia, Rasulullah. Nabi kata la haula wala quwata illa billah. Ucapan ni juga boleh menghapuskan dosa orang yang mengucapkannya dah. Tadilah kita baca dah tadi kan. Tidak ada seorang yang menyebut la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah kecuali dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di laut. Jadi itu antara kelebihan yang besar lah berkenaan dengan kalimah ataupun ucapan la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat Nasa'i ditambah lagi la malja'a minallahi illa ilaih. La malja'a minallahi illa ilaihi. Bahkan ada dah disebut sini ada juga ada disebut la malja'a ataupun wala malja'a dah, wala malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat berlindung daripada Allah kecuali kepadanya dah. Jadi orang yang melihat riwayat Bukhari dan Muslim lebih gagah lebih kuat, dia hanya beramal dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi orang yang mengatakan sahih juga tambahan ni, bolehlah dia tambah la malja' wala malja'a minallahi illa ilaihi. Okey, habislah apa dia hadis-hadis berkenaan dengan zikir-zikir yang tak terikat dengan masa dah. Kemudian seterusnya malam ni hadis yang kedua. Ni tajuk berkenaan doa dah. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah rawahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmizi wa lahu min hadisi Anasin bilafzi ad-du'a'u mukhul ibadah wa lahu min hadisi Abi Hurairah rafa'ahu laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'ai wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Itu tiga hadis dibaca sekali dia sebab makna hadis yang sama, cuma riwayat yang berbeza dan darjah hadis pun ada sedikit perbezaan dah. Ketiga-tiga hadis ni menyatakan kepentingan dan fadilat doa dah. Daripada dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadat.
Sesungguhnya doa itulah ibadat. Inna du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadat. Hadis riwayat 4 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Dikatakan sahih, dihukum sahih oleh Imam Tirmizi. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmizi, ni hadis yang sama dah. Dalam riwayat Tirmizi juga ada lafaz lain dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan doa mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadat. Sendi ibadat dia. Mukh ni sendi. Walahu min hadis Abu Hurairah, juga dalam riwayat Tirmizi juga. 3 riwayat Tirmizi dah. Walahu, dan bagi juga dalam riwayat Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ia marfu'kan, ia angkat Nabi, sabdanya, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada doa. Hadis disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Jadi hadis pertama tu 4 orang riwayat dah. 4 orang riwayat. Abu Daud dalam bab doa, Imam Tirmizi dalam kitab tafsir Quran, Imam Ahmad dah, dan Ibnu Majah. Itu 4 orang imam. Hadis yang kedua dan ketiga tu hanya Imam Tirmizi saja riwayat dah. Hadis yang kedua tu riwayat Tirmizi saja dah, daripada Anas. Hadis yang ketiga riwayat Tirmizi dah. Dia juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Itu cara nak memahami lah. Nak buat rujukan pun gitulah juga dah. Okey. Dalam hadis yang pertama, riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi kata doa itulah ibadatnya. Kalau orang ngaji nahwu, ngaji bahasa Arab lah, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a mubtada', al-ibadah tu khabar. Mubtada' dengan khabar tu dua-dua makrifat. Makrifat dah. Dan tengah-tengah tu dia ada dhamir dia panggil. Kata ganti nama lah. Maksud dia nya, maksud ayat ni nya, doa itulah maksud dia ibadat. Tak ada orang lain. Maksud ibadat tu ialah doa. Doa lah ibadat. Bukan lain bukan ibadat. Nak ayat pentingnya seolah-olah ibadatnya hanya berdoa sahaja. Tu nak ayat kepentingan lah. Penekannya dah. Bukan ibadat doa sahaja, tapi nak ayat doa huwa ibadah dah. Sebenarnya hadis ni syarah ataupun tafsir kepada ayat Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tersebut sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadat kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini tafsir ayat ni lah. Dan Tuhan kamu berkata, berdoalah kamu kepada aku sahaja. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadat kepada aku, mereka akan masuk neraka dan keadaan hina. Jadi maksud ibadat dalam ayat ni, sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadat kepada aku, ibadat tu maksudnya doa lah. Sebab depan tu yang suruh doa. Orang yang sombong daripada beribadat masuk neraka. Maksudnya orang yang sombong daripada berdoa ni masuk neraka. Jadi maksud ad-du'a'u huwal ibadah. Maksud innal ladzina yastakbiruna an ibadati dalam ayat ni, ibadat ayat ni maksudnya ad-du'a, doa lah. Tu. Bukan makna lain dok dah. Macam mana orang hak sombong berdoa kepada Allah? Orang yang besar diri tak sedar kepada Allah neraka. Doa ni wajib ke kan? Dah.
Yang pertama sekali, maksud innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong daripada beribadat kepada aku, kepada Allah ni, maksud dia tak saya doa Tuhan. Sehingga dia doa dengan kubur, dengan orang mati, dengan jin, dengan makhluk, minta dengan berhala. Minta dengan, tak saya doa dengan Tuhan, tak saya minta dengan Tuhan. Ni orang kafir ni, bukan orang kafir ni. Allah yang tinggal, dia doa dengan makhluk. Amat pada masuk neraka apa? Kena. Bukan maksud malah doa masuk neraka, doa kayak gitu. Tak saya doa sombong, tak saya doa siapa mereka, dia minta dengan orang lain. Tak saya minta dengan Allah Taala dah. Jadi yang keduanya nak royak pentingnya doa ni, intipati kepada ibadat ni doa. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu kami memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan itu ibadat. Kepada Engkau sahaja wahai Allah kami melakukan ibadat. Kami menyembah dah. Daripada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Jadi dalam banyak-banyak ibadat ni, ibadat yang paling utama ialah isti'anah, doa, minta. Sebab itulah syirik yang paling besar, yang paling tersebar, yang paling banyak berlaku di kalangan umat manusia ni ialah asyiriku fi doa. Syirik pada doa ni. Syirik pada doa ni. Dia minta dengan orang lain. Tuhan marah benar. Tuhan marah benar kalau orang ni tak minta dengan Tuhan, minta dengan orang lain. Tuhan marah benar. Jadi ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah Sebab apa ibadah? Sebab doa ni kita menzahirkan kita ni berhajat, kita ni sebagai seorang hamba, kita ni miskin, kita ni lemah, kita ni berhajat kepada Tuhan, kita ni sakit, kita ni semua sekali lah. Kita minta dengan Allah. Dan kita juga dalam doa ni kita meyakini Allah sahaja Maha Kaya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah boleh buat apa sahaja tak kita. Dia Allah boleh kawal semua sekali mana ada ni. Itu maksud doa. Itu ya ibadat sungguh-sungguhnya. Walahu min hadisi Anasin, hadis yang kedua tu doa umukhul ibadah, riwayat ni dhaif lah. Jadi makna dia sahih betul dah. Sendi kepada ibadat ni doa dah. Otot kepada ibadat ni hak dalil tu doa. Doa tu hak apa dia? Hak penting sekali. Walahu min hadisi Abu Hurairah rafa'ahu laisa syai'un. Hadis yang ketiga juga memberitahu tentang kelebihan. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia kepada Allah lebih daripada doa dah. Mana Tuhan sangat memuliakan doa dah. Tak ada dah doa lah benda yang paling mulia sekali dah. Kalau orang kafir doa pun Tuhan boleh angkat doa mereka, Tuhan boleh mustajab doa mereka dah. Tuhan boleh makbul doa mereka walaupun kafir sekalipun. Kalau mereka dizalimi, mereka ditindas dah. Jadi sebenarnya kadang-kadang Tuhan timpa ke bala, ujian, fitnah semua sekali ni supaya kita kembali berdoa kepada Allah lah. Kena. Jadi doa ni kita digalakkan dan disuruh supaya berdoa dah. Ada pendapat yang mengatakan tak perlu doa. Doa agapanya. Kita minta atau tak minta ikut Tuhan. Kalau kita doa-doa soal kita pasal Tuhan pula. Tak betul tu. Sebenarnya Tuhan bagi kesusahan, kesakitan, Tuhan timpa ke musibah ni supaya kita ingat dia dan kita doa dengan dia. Tuhan suruh kita menzahirkan apa dia? Berhajatnya kita kepada Allah Taala dah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu sangat berhajat kepada Allah. Dan Tuhan Maha Kaya. Minta dengan Tuhan. Dan Tuhan ni bila orang tak minta dengan dia marah. Tuhan kalau kita minta dengan dia suka. Tak minta dengan Tuhan, Tuhan marah. Balik dengan kita minta kita marah. Tak minta muja baru dah. Tuhan marah kalau tak minta dengan Tuhan dah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku dah. Aku janji akan mustajab ke doa kamu dah. Cuma bab doa ni adab-adab dia, syarat-syarat dia banyak lebar lah.
banyak perkara lah dah. Nak pastikan doa kita ni Allah makbul dah. Allah terima, Allah mustajab, ada syarat-syarat dia yang perlu kita penuhi dah. Okey, itu hadis yang pertama lah. Tapi hadis pertama pun ada tiga lafaz ataupun riwayat dah. Yang seterusnya sini dia sebut sikit lah. Kamu sebut sikit syarah je. Dia sebut sini doa ada dua dah. Satunya doa dia panggil doa masalah, doa permohonan, minta lah. Selagi doa ibadah, semaya ni doa juga. Sebab tu as-salat maksud dia doa, doa. As-salah bermakna doa, doa dah. Mana kita menyeru Allah, menyeru, bukan meminta, menyeru. Dah, kita kata Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Berkuasa dah. Maha Suci Allah dah. Jadi doa ibadah maksudnya menyeru Allah dah. Doa masalah maksudnya bermohon kepada Allah dah. Doa merupakan faktor yang paling kuat dah untuk menolak perkara-perkara yang dibenci dan untuk mendapatkan permintaan seseorang dah. Dan doa ni dia akan bertempur dengan bala dah. Berlawan dengan bala ni. Dia boleh menolak, dia boleh merawat bala ni. Dia mencegah daripada turunnya bala. Hak turun dah pun dia boleh angkat balik dah. Ataupun hak berlaku dah pun dia boleh rengek musibah ni dah. Dan doa merupakan silahul mukmin, senjata orang mukmin dah. Apabila berhimpun, ketika berdoa ni berhimpun hati yang hadir, hati yang ingat pada apa yang kita ucapkan dan kita minta dengan penuh tekad dah. Dan betul lah dengan waktu mustajab, betul lah. Dak lepas asar hari Jumaat ke, waktu dini hari sebelum subuh ke, dak hati yang khusyuk dan penuh merendah diri kepada Allah, menghadap kiblat dengan suci dan mengangkat dua tangan, memulakan doa dengan memuji Allah, kemudian selawat kepada Nabi dah. Kemudian kita berdoa dengan penuh minat, penuh khusyuk hati dah, dan bertawassul dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Dan kita lakukan sedekah dan kebaikan sebelum berdoa, maka tidak syak lagi doa tu hampir-hampir akan diterima dan diangkat oleh Allah Taala lah. Dia cukup syarat dah. Dia cukup syarat dan memenuhi kriteria berdoa sendiri dah. Dan lebih-lebih lagi apabila doa saat ni kena dengan apa dia? Ciri-ciri yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Kita minta sebagaimana hak Nabi minta dah. Sebab tu ada doa maksur dia panggil dah. Doaul maksur, doa-doa ya hak Nabi sendiri ajar kita doa dah. Hak Quran sendiri ajar. Doa daripada Quran, doa daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang lah kita juga kena faham bahawasanya kadang-kadang doa ni tidak meninggalkan kesan dah. Mana tak kuat doa tu. Sebab apa? Punca tak kuat doa tu sama ada kerana doa sendiri lemah. Doa sendiri tu lemah dah. Kita minta sesuatu yang tak patut minta. Kita minta benda tu tak suka contohnya dah. Contohnya dalam doa kita tu ada permusuhan. Ataupun doa ni kerana lemah hati kita. Kita doa mulut ya doa dah, tapi hati mikir mulai dah, tak yakin Tuhan. Tu juga antara sebab kenapa doa ni lambat ataupun doa ni tidak dimakbulkan oleh Allah Taala. Dan di sana tidak ada halangan dah. Kalau ada halangan-halangan yang banyak, tak makbul ke doa. Contohnya orang itu makan benda haram. Duk makan riba, makan harta anak yatim, curi harta orang, apa doa macam mana dah. Jadi wa makaluhu haramun wa masyabuhu haram fa anna yusajabu lahu. Nabi kata, ada orang mari Mekah ni, mari tawah, mari sa'i semua sekali, duk minta akad tangan Tuhan, ya Allah ya Allah ya Allah dak. Rambut dia roseng, baju dia roseng. Tapi macam mana Tuhan nak makbul doa dia? Dia sendiri tu makan benda haram. Dak, semua perbelanjaan dia haram belaka.
Ataupun hati dia dipenuhi dengan karat-karat dosa dah. Ataupun dia kehidupan dia penuh lalai, dia penuh dengan syahwat dah. Antara penyakit yang boleh menghalang daripada terhasilnya doa juga ialah bila seorang itu lorak gaduh dah. Dia kata lambat itu yang makbul doa, jangan kat doa dah aku. Tinggal doa dah. Itu pun antara punca lah kenapa doa seorang tidak dimakbulkan. Nabi kata yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seorang kamu akan dimakbulkan selagi mana dia tidak lorak gaduh dah. Dia berkata aku doa dah, tapi tak makbul juga. Dah. Kita nak ajar Tuhan bila nak makbul doa. Ikut Tuhan bila doa nak makbul. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria doa dah. Doa umur berapa baru boleh anak dia? Dah. Umur 90 tahun baru boleh anak. Baru boleh anak. Ya muda pak tua dia doa. Penuh hubung rambut dia dah. Akhirnya Tuhan beri juga anak dia. Dah setelah dia boleh anak saudara. Dah Nabi apa dia? Siti Maryam. Dia Siti Maryam dimakan buah tak ada musim dia dah. Dia pun doa dengan Tuhan. Dia royak Tuhan aku ni lemah dah. Tak ada harapan dah boleh anak ni. Dah rambut pun berubah putih habis dah. Dah. 90 dah umur ni. Bini dia 70 tahun dah. Umur. Tak boleh anak lagi ni. Jadi akhirnya Tuhan bagi anak ke dia. Nabi Yakub. Dah, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Pisah kan? Berapa puluh tahun nak boleh ketemu balik. Temu juga akhirnya. Last kali temu juga. Dah. Nabi Yusuf jadi raja dah. Jadi pemerintah dah. Masuk jail lagi, masuk penjara lagi, lepas tu masuk istana pula. Lepas tu kena hukum adik-adik dia. Macam-macam. Berpuluh-puluh tahun akhirnya bertemu juga akhirnya. Dah. Kerana doa. Jadi kita pohon kepada Allah supaya Tuhan makbul doa kita dan memperbaiki amalan-amalan kita. Sungguhnya Allah sahajalah yang maha terpuji lagi maha boleh menyahut dan memenuhi permintaan kita dah. Kita jumpa lagi hadis dah. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yuraddu akhrajahu an-Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibn Hibban wa ghairuhu. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah bersabda doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban serta yang lainnya. Ini antara tempat kita digalakkan berdoa dan waktu mustajab doa dah. Antara waktu dan tempat yang kita digalakkan dan waktu ni mustajab lah. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah bersabda doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak dah. Mana dibuka pintu langit Tuhan sudi menerima doa apabila kita memohon kepada Allah mengangkat tangan antara azan dan iqamah. Hadis ni galakkan supaya berdoa dan meminta hajat hamba-hamba dan tuntutannya kepada Allah Taala. Dalam hadis kudusi Nabi sebut may yad'uni fa astajibalah. Siapakah yang nak minta pada aku akan mustajabkan permintaannya. May yastaghfiruni, siapa dia minta ampun kepada aku akan ampunkan dosanya. Ni seruan ni bila ni? Waktu dini hari. Waktu dini hari dah antara sebelum subuh lah. Ni ada tawaran offer lah. Sebelum subuh waktu mustajab doa dah. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya antara azan dan iqamah waktu yang ada fadilah dimakbulkan doa. Dan didengari seruan kita dah. Maka sepatutnya kita merebut dan meminta kepada Allah Ta'ala pada waktu tersebut dah. Walaupun time dia, waktu dia tu sempit sahaja dah. Hikmah dah. Hikmah dimakbulkan doa pada waktu ini wallahu alam. Seseorang manusia menunggu waktu solat dah. Selagi mana seorang tu tunggu nak semaya, maka dia dianggap dalam semaya. Orang yang tunggu nak semaya ni seolah dia semaya dah. Tu. Jadi sembahyang tu tempat mustajab doa. Katanya Syekhul Islam,
doa di akhir solat sebelum keluar. Mana doa dah tasyahud lah. Dianjurkan oleh hadis yang banyak dah. Dia ijma' kaum muslimin. Dan kebanyakan doa-doa yang berkait dengan sembahyang itu dilakukan oleh Nabi dalam sembahyang. Dan Nabi menyuruh melakukannya dah. Itulah keadaan yang layak bagi orang yang sembahyang ketika mana dia menghadap dah. Apa dia bagi tumpuan kepada solat dia, maka dia minta doa dah. Jadi hendaklah dia minta doa dengan khusyuk, dia penuh beradab. Kerana Allah tidak akan mustajabkan doa daripada hati yang lalai dah. Itu hikmahlah kenapa doa antara azan dan iqamah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara azan dan iqamah ni antara perkara dituntut selain daripada kita jawab azan, selawat Nabi, doa. Apabila lepas azan kita juga boleh berdoa apa sahaja yang kita nak dah. Itu sajalah beberapa hadis berkenaan dengan kelebihan doa dan berkenaan dengan waktu mustajab kita berdoa. Semoga kita jadikan amalan doa ni sebagai amalan yang sentiasa kita lakukan dan kita panjat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey. Soalannya berkenaan dengan lepas maya kita duduk berzikir, maka ada malaikat yang berdoa untuk kita selagi mana kita tak berubah dah. Ada. Maksudnya kita disunatkan duduk sekejap lepas pada pagi salam untuk baca wirid-wirid dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi lah. Dak pada kurangnya istighfar, Allahumma antas salam ayat kursi dah. Jadi selagi mana kita duduk tempat semaya tu, maka selagi itulah malaikat akan minta ampun kepada kita dah. Mana kita dianggap dalam semaya lagi. Maksudnya gitulah. Cuma Nabi SAW lama payah lama Nabi duduk lepas subuh lah, lepas subuh. Lepas subuh dah. Lepas subuh Nabi duduk lama. Lepas subuh ni panjang sikit-sikit okey. Jadi waktu lain tu kadang-kadang Nabi duduk lama, kadang-kadang Nabi duduk sebentar, kadang-kadang Nabi terus bangun dah. Wallahu a'lam. Okey. Kalau dia nak sembahyang sunat, memang sunat dia pindah tempat benarnya. Kalau dia nak sembahyang sunat, dia disunatkan pindah tempat. Dia makruh dia sembahyang tempat yang sama. Dah. Ada larangan okey. Larangan orang wisalat tu dia bangun lalu. Khususnya pada hari Jumaat lah. Jadi hari Jumaat ke bukan hari Jumaat ke, apa dia kita pisah ke antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat, kita pindah tempat lah. Walaupun bergerak cepat sikit apa dah. Jadi hikmah dia nya ialah supaya dapat beza antara sembahyang fardu dan sunat dan memperbanyak tempat ibadat. Allah. Jadi wallahu a'lam.